Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Sir Zizan. Hari ini saya mewakili kumpulan saya untuk membentangkan tajuk iaitu Perubahan Kesatuan Sekerja dan Organisasi. Nama saya Muhammad Zulfikri bin Masli dan ahli kumpulan saya iaitu Nur Ain, Siti Hijriana dan juga Siti Nur Aisyah. Okey, bahagian perkenalan. Sebagaimana diketahui, kesejahteraan pekerja diwakili oleh kesatuan sekerja yang berdaftar dan secara amnya. Kesatuan sekerja ini didefinisikan sebagai sekumpulan pekerja yang berhimpun dengan tujuan untuk memperbaiki terma dan syarat pekerjaan atau meningkatkan status mereka dalam masyarakat. Peraturan di antara hubungan pekerja majikan bertujuan untuk mempromosikan hubungan baik antara pekerja dan majikan, memperbaiki persekitaran agar mereka dapat bekerja dengan selesa, meningkatkan status ekonomi dan sosial atau meningkatkan produktiviti dalam organisasi. Undang-undang buruh juga diperlakukan untuk mewujudkan persekitaran industri yang harmoni dan menyeimbangkan kepentingan antara pekerja dan majikan. Dengan prinsip ini digunakan dapat merangkumi hubungan antara majikan dan pekerja di Malaysia yang terhasil dari 3 sumber iaitu Undang-Undang Buruh, Undang-Undang Bertulis dan Keputusan Mahkamah Perusahaan dan Mahkamah Sivil. Menurut Kamal Khalili 1994, jika undang-undang disahkan oleh Badan Perundangan di Malaysia, undang-undang ini akan mencegah penerapan common law dalam setiap persoalan hukum. Perubahan dalam kesatuan sekerja juga didorong oleh penekanan dalam hubungan industri melalui 3 aspek ini iaitu antara majikan dan pekerja iaitu kesatuan pekerja, undang-undang buruh, tata tertib, prosedur tata tertib dan penamatan kontrak pekerjaan. Beberapa pandangan atau perspektif telah digunakan dalam mengukur perubahan yang berlaku dalam organisasi terutama dalam mengarahkan penilaian oleh kesatuan sekerja. Okey, seterusnya itu metodologi. Pengkaji menggunakan kaedah yang disebut sebagai prisma yang merangkumi sumber iaitu Google Scholar dan Scopus yang digunakan untuk menjalankan tinjauan sistematik, kriteria kelayakan dan pengecualian, langkah-langkah proses tinjauan iaitu pengenalpastian, penyaringan, kelayakan dan pengambilan serta analisis data. Ulasan ini dipandu oleh pernyataan prisma iaitu item pelaporan pilihan untuk tinjauan sistematik dan meta-analisis. Prisma adalah sekumpulan item minimum berdasarkan bukti untuk pelaporan dalam tinjauan sistematik dan meta-analisis. Ulasan ini bergantung pada 2 pangkalan dan data jurnal utama iaitu Google Scholar dan Scopus. Google Scholar menyediakan cara mudah untuk mencari sastra ilmiah secara meluas. Scopus adalah pangkalan data multidisiplin yang besar dengan kutipan dan abstrak dari sastra jurnal yang dikaji oleh rakan sebaya, jurnal perdagangan, buku rekod paten dan penerbitan konferensi. 4 peringkat terlibat dalam proses tinjauan sistematik, mengenal pasti kata kunci yang digunakan untuk proses carian, mengendalikan kajian dan terurus sebelumnya, kata kunci serupa dan berkaitan dengan perdagangan, organisasi dan perubahan yang telah digunakan. Proses pengembangan tema yang sesuai dan subtema dilakukan berdasarkan analisis tematik. Okey, seterusnya iaitu keputusan. Yang pertama iaitu perubahan dari aspek peranan kesatuan sekerja. Menurut ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Kesatuan Sekerja, keanggotaannya harus terdiri dari pekerja itu sendiri atau majikan dalam bidang tertentu. Kesatuan sekerja sangat penting dalam menyedari dan menyelesaikan masalah yang timbul seperti gaji yang tidak sesuai dan keadaan pekerja yang dilihat menindas pekerja. Kesatuan juga perlu memperkenalkan undang-undang untuk melindungi pekerja wanita dari sebarang bentuk keganasan seperti gangguan seksual di tempat kerja dan sebagainya. Okey, yang kedua iaitu perkembangan maklumat teknologi. Perkembangan teknologi maklumat sejajar dengan kemajuan dan perkembangan yang dialami oleh Malaysia. Kemajuan teknologi ini disambut oleh majikan untuk membolehkan perniagaan mereka menjadi lebih kompetitif dan mendapat lebih banyak pulangan kepada syarikat mereka. Majikan juga berpendapat bahawa ketersediaan teknologi seperti mesin yang menggantikan tenaga kerja, keselamatan dan kesihatan pekerja tidak lagi menjadi masalah dan seharusnya tidak lagi menjadi perhatian. Yang ketiga iaitu perubahan dalam bentuk pekerjaan. Perubahan dalam bentuk pekerjaan dapat dilihat pada tahun 1990-an lagi.
Pada masa kini, majikan cenderung mengambil pekerja sembilan dan wanita untuk mengisi kekosongan. Majikan berpendapat bahawa dengan mengambil pekerja wanita, mereka akan kurang berminat untuk bergantung dalam kesatuan sekerja di syarikat tersebut kerana biasanya pekerja wanita ini tidak bekerja sepenuh masa. Okey, yang keempat iaitu kehadiran pengurusan sumber manusia. Kehadiran pengurusan sumber manusia telah memberi kesan negatif kepada kesatuan sekerja. Ini kerana sebelum ini kedudukan kesatuan sekerja adalah yang paling penting bagi pekerja, tetapi berubah setelah majikan memperkenalkan sistem tersebut. Pengurusan sumber manusia amal memberikan kenaikan gaji dan pangkat mengikut prestasi bagi pekerja yang memberikan komitmen sepenuhnya kepada organisasi, menyebabkan para pekerja tidak tertarik dengan kesatuan sekerja. Yang kelima iaitu krisis ekonomi. Transformasi dan pembangunan yang dialami oleh kesatuan sekerja telah menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Kemerosotan ekonomi adalah salah satu cabaran yang paling ketara. Ini kerana ketika terjadi krisis ekonomi nasional seperti yang terjadi pada tahun 1997 di mana negara ini menghadapi krisis ekonomi. Oleh kerana itu, anggota kesatuan sekerja akan semakin berkurangan. Okey, seterusnya iaitu perbincangan. Pertama, kajian ini menggunakan kaedah kajian kelihatan rentas iaitu data yang dikumpulkan melalui soal selidik pada satu masa sahaja. Pengaruh organisasi kesatuan sekerja terhadap keberkesanan kesatuan dan juga pengaruh oleh tengah sikap majikan terhadap pengaruh tersebut tidak dapat dikaji dalam jangka masa yang berlainan. Peranan kesatuan sekerja sekarang harus diperkukuhkan dalam menjaga kebajikan pekerja. Sejajar dengan ucapan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Perhimpunan Timbalan Perdana Menteri dengan Kesatuan Sekerja Zon Selatan di Johor pada tahun 2012. Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta kesatuan sekerja untuk memperkukuhkan peranan dan hala tuju mereka agar lebih proaktif dan terus maju dengan aspirasi pemerintah. Walaupun tren kesatuan sekerja sentiasa berubah, ini tidak boleh dijadikan alasan untuk kesatuan sekerja lain yang masih aktif untuk mengetepikan kebajikan para pekerja yang lain. Okey, sebagai kesimpulannya, kesatuan sekerja adalah organisasi pekerja yang telah bersatu untuk mencapai banyak tujuan bersama seperti melindungi integriti perdagangan mereka, meningkatkan standard keselamatan dan mendapat gaji yang lebih baik. Faedah seperti percutian, penjagaan kesihatan dan persaraan dan keadaan kerja melalui peningkatan kuasa tawar-menawar. Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerjasama seperti persatuan, kejilanan, badan amal, kesatuan atau syarikat. Perubahan tersebut mempunyai beberapa sebab, iaitu kesatuan sekerja memainkan peranan yang cukup baik di Malaysia dalam membela nasib pekerja. Ia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan industri teknologi maklumat, perubahan bentuk pekerjaan, pengurusan sumber manusia, krisis ekonomi dan sebagainya. Oleh itu, perubahan kesatuan sekerja dan organisasi yang dilaksanakan adalah menjadikannya lebih baik dan lebih bermanfaat bagi majikan dan pekerja. Ini antara beberapa rujukan yang kumpulan kami gunakan sebagai rujukan untuk mendapatkan maklumat terhadap tajuk yang telah diberikan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.